الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم واتبع بنا إنك أنت التواب الرحيم رب سلم عرفنا المستقيمة وهداية المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا علما علم الملائكة المقربين مخلصين وافتح علينا أبواب رحمتك ورحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعلمنا لساننا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بعلوم دارنا. Kata Imam Nawawi, dan tiada diketahui orang junub mengharuskan baginya membaca Quran dan berhenti di dalam masjid tiada sembahyang dan menyentuh mishaf malaikat ini. Jadi sambung dengan yang semalam, bahwasanya apabila seorang itu dia berjunub, maka apabila dia nak salat tu dia tidak ada air untuk mandi, dia pun tayamum ganti daripada mandi. Maka selepas pada dia tayamum dia salat. Selepas pada dia salat tu dia batal wudu. Dia berhadas kecil. Maka kalau kira ni orang ni kalau dia nak baca Quran dengan tidak menanggung dan menyentuh, boleh ke tidak? Boleh. Nak berhenti mendiami dalam masjid, boleh ke tidak? Boleh. Tetapi kalau dia nak solat, boleh ke tidak? Tak boleh sebab dia batal wudu. Jadi satu perkara yang pelik lah. Tu mana katanya tiada diketahui orang junub. Tapi bukan junub betul-betul. Maknanya belum pada ni dia pernah junub. Mengharuskan baginya, bagi orang junub tu membaca Quran, tapi baca Quran dengan tidak menyentuh dan menanggungkan mishaf. Jaga begitu. Harus baginya membaca Quran, yakni dengan tidak menyentuhkan mishaf dan tidak menanggungkan mishaf. Dan berhenti di dalam masjid. Nak diam, duduk, berhenti di dalam masjid boleh. Sebab dia dah tayamum daripada junub, boleh lah. Tiada sembahyang ni, tiada harus baginya sembahyang. Kalau nak solat tak boleh. Tapi dia nak baca Quran dengan tidak menanggung, tak menyentuh boleh. Nak diam dalam masjid pun boleh. Tapi nak sembahyang tak boleh. Dan menyentuh mishaf pun tak boleh juga. Tiada sembahyang, yakni tiada harus sembahyang dan menyentuh mishaf. Menyentuh menanggung mishaf pun tak boleh. Tidak tahu kata orang junub yang rupanya begini, malaikat ini orang junub. Entah selesai. Nakalan daripada Syaubari. Ada Syaubari itu dia kata Imam Nawawi itu ada ceritanya begitu. Ada sebut begitu. Tapi kata Madabiri, kata ini nazar. Ini komen lah. Kata Syekh Madabiri, kata ini perkataan Imam Nawawi itu nazar. Tilik. Maknanya ada cacatan tu. Ada kekurangan kena tilik.
Kerana bahwasanya manakala ia tayamum bagi junubnya tiada membatalkan dia oleh hadasnya, maka tiada dinamakan ia orang junub lagi. Yang Imam Nawawi katanya tiada diketahui orang junub. Madhabi katanya kena tengok lagi tu dengan secara betul-betulnya sebab dia berjunub. Sudah junub dia nak mandi tak boleh, tak ada air, dia tayamum ganti. Apabila tayamum ganti itu maknanya dah habis junub. Malaikat dia berjunub pula sekali lagi lah. Tapi orang ni dah tak berjunub dah. Tapi Imam Nawawi katanya orang berjunub. Maknanya dengan secara mudah-mudahnya, dengan secara luas-luasnya, begitulah rupanya. Cumanya Imam Nawawi sebut begitu tu nak bagi kita jelas masalah. Walaupun kalau perhati dengan halus-halusnya tak nak betul lah. Sebab orang ni dah bukan orang berjunub. Kerana bahawasanya seorang tu manakala ia tayamum, ini tayamum ganti daripada mandi junub. Manakala ia seorang tu tayamum, ini tayamum tu ada. Tayamum bagi junubnya. Tiada membatalkan dia kan junub tu oleh hadas, ini hadas besar. Jadi maknanya dia dah tayamum ganti pada junub selama mana dia tak berjunub tu, maknanya hukum hadas besar dia tak datang. Maka tiada dinamakan ia seorang tadi tu orang junub lagi. Dah tak boleh panggil orang junub. Tapi Imam Nawawi kata orang junub. Itulah. Tapi walaupun macam mana sekalipun kita boleh tahu hukumnya begitulah. Dan setengahnya membatalkan tayamum itu murtad. Na'udzubillah. Setengah daripada perkara yang membatalkan tayamum itu murtad. Jadi murtad membatalkan tayamum. Rupa mana? Dia katanya maka manakala murtad ia seorang, na'udzubillah, pada pertengahan ibadat. Manakala murtad, mana jadi murtad ia seorang pada pertengahan ibadat. Batal barang yang sudah perbuat. Dan jika murtad kemudian daripada sudah perbuat sekaliannya, maka batal sekaliannya. Jadi murtad. Dia katanya maka manakala murtad jadi murtad seorang pada pertengahan ibadat. Pada pertengahan ibadat, mana tengah-tengah sedang dia, maknanya kalau bab tayamum ni pertengahan tu kita kata dia dah mulai tapi belum habiskan. Itu makna pertengahan. Bukan sama tengah, bukan begitu. Pertengahan tu mana dah mulai tapi belum selesai, belum habis. Kalau sembahyang tu mana dah mulai takbiratul ihram tetapi belum beri salam. Itu dikatakan pertengahan. Bukan sama tengah, bukan maksud begitu. Pertengahan tu mana kalau sembahyang tu dah mulai takbiratul ihram tetapi belum beri salam. Itu dikatakan pertengahan. Maka sekiranya kalaulah dia tu jadi murtad pada pertengahan ibadat, kalau tanya kenapa tak cakap tayamum, cakap ibadat, sebab kita caraan kitanya tayamum. Kenapa tak kata pertengahan tayamum? Dia kata pada pertengahan ibadat. Sebab hukum ni sama, kalau sembahyang pun sama. Kalau puasa pun sama. Kalau tayamum pun sama. Sebab tu tak tentu dengan tayamum sajalah. Sebab tu dia pilih guna cakapannya ibadat.
Sekiranya kalau dia berlaku pada pertengahan ibadat, contohnya kalau bab tayamum tu basuh sapuh muka, dia dah sapuh. Tapi tangan belum disapuhkan lagi. Batal yang sudah, barang yang sudah perbuatnya. Yang dia telah buat tu, dah lepas tu, dah batal juga. Batal. Dan jika murtad kemudian daripada sudah diperbuat sekaliannya, maka batal sekaliannya. Kalau dia sudah sapuh tangan dah, lepas tu jadi murtad, maka batal kesemua juga. Tapi kalau dia maknanya dia begini. Kita katanya kalau dia sudah sapuh muka belum sapuh tangan, ketika tu ia jadi murtad. Apabila jadi murtad, sapuhan muka dia tu batal. Tangan, nak kata batal tak boleh dah, belum sapu lagi. Begitu. Kalau semayang tu, dia semayang zuhur, semayang boleh 2 rakaat masalah, dia murtad. Tengah-tengah semayang tu dia murtad. Maka 2 rakaat yang dia dah buat tu, batal. Apa maksud? Lepas tu apa tujuan kata batal walaupun tak habiskan lagi? Contohnya kalau dia maksudnya nak di sini. Sekiranya kalau seorang tu dia tengah-tengah duk solat. Kedatangan murtad tengah-tengah duk solat. Maka solat zuhur dia tu, solat dia dah zuhur masalah, solat zuhur dah dapat 2 rakaat. Sekarang dia duduk tahiyat awal masalah. Atau dia duduk, dia sedang berdiri rakaat yang 3 masalah. Lepas tu kedatangan murtad. Apabila kedatangan murtad, maknanya yang dia telah buat 2 rakaat tu batal. Dengan maknanya apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, maka jadi balik Islam dia. Jadi masuk Islam balik. Maka tak boleh sambung. Mesti kena takbiratul ihram. Tu maksud begitu. Contohnya, kita kata beginilah. Kita katanya dia sembahyang di belakang tiang. Lepas tu ketika dia sujud tu, dia ingat sujud kepada tiang. Sebab tu jangan, itu kena beringat. Dia ingat sujud kepada tiang. Sebagai sujud kepada Tuhan. Maka jadi murtad. Selepas pada sujud tu, dia bangkit duduk. Duduk, dia baca tahiyat awal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam balik. Maka kena boleh terus ke tidak? Tak boleh terus. Dia kena bangun takbiratul ihram balik. Jadi masalahnya begitulah. Maka tayammum pun sama. Sekiranya kalau dia tu dah sapu muka, nak mulai sapu tangan lah ni. Jadi murtad. Apabila jadi murtad, sekejap saja dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam balik. Maka nak terus sapuh tangan boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab yang dia telah buat tu dah batal. Maknanya kalau dia nak tayamum, dia kena sapuh muka balik, kembali kepada sapuh muka. Begitulah. Lepas tu kalau dah selesai, maka dan jika murtad kemudian daripada sekaliannya, sekalian ibadat, maka batal sekaliannya. Contohnya kalau dia sudah solat, selepas pada solat tu, maka jadi murtad. Apabila jadi murtad, kita katanya dia masuk Islam balik. Maka semayang tadi tu dia kena ulangi, kena semayang balik. Begitulah. Jadi tayamum pun begitu juga. Itu masalahnya, masalah jadi murtad. Kenapa jadi, maknanya kalau tayamum ni, kalau murtad di tengah-tengah belum pada selesai pun batal yang sudah dibuat. Kalau murtad selepas pada habis, maknanya batal kesemua. Kenapanya begitu? Kerana tayamum itu mengharuskan sembahyang. Kerana tayamum ni bukan mengakakkan hadas. Tayamum bukan tujuan dianya ialah digunakan untuk mengakak hadas. Bahkan digunakan untuk nak mengharuskan sembahyang saja.
Dan murtad itu menafikan dia kan sembahyang. Murtad tu menafikan sembahyang macam mana? Kalau ada murtad tak sah sembahyang. Mana kalau orang tu duduk dalam murtad, sembahyang dia tidak sah seperti kata tadi lah. Kalau murtad di tengah sembahyang, batal. Murtad selepas pada sembahyang pun batal. Kalau murtad belum pada nak solat pun, solat tu tak jadi. Sebab murtad tu menafikan, melawanikan sembahyang. Maknanya kalau ada murtad, tidak ada sembahyang yang sah. Mana nak cerita katanya setengah daripada syarat nak sah Islam, syarat bagi nak sah apa dia? Syarat bagi nak sah sembahyang tu ialah Islam. Syarat bagi sah Islam, sah sembahyang tu ialah Islam. Maknanya orang murtad, orang kafir. Orang murtad tu orang kafir, maka tidak sah sembahyang orang kafir. Orang murtad tu orang kafir. Sembahyang orang murtad tidak sah. Maka kita tayamum tujuan apa? Tujuan nak boleh solat. Lepas tu boleh solat ke orang murtad? Jawabnya tak boleh. Kalau tu tayamum pun tak boleh juga. Begitulah. Bersalahan wuduk. Wuduk lain. Sebab wuduk ni bukan dia mengharuskan solat. Wuduk ni apa dia? Mengakatkan hadas. Wuduk mengakatkan hadas kecil. Mandi mengakatkan hadas besar. Tengok. Macam mana wuduk dan mandi tak sama dengan tayamum. Walaupun tayamum tu ganti wuduk, ganti mandi sekalipun. Tengok dia katanya tiada membatal keduanya oleh murtad apabila selesai daripada keduanya. Tengok. Dia katanya bersalahan pada wuduk ini, bersalahan murtad pada wuduk dan mandi. Mandi wajib itulah. Bersalahan pada wuduk ini, bersalahan murtad pada wuduk dan mandi. Kita panggil murtad. Dia yang sebenarnya begini. Diri orang tu murtad. Lepas tu kelakuan dia tu irtidad atau riddah. Kelakuan dia tu tapi bahasa Melayu panggil murtad semua. Tapi kalau nak betul dengan bahasa Arab tu maknanya kalau orang yang murtad tu yang keluar daripada agama Islam itu panggil murtad. Kena tahu orang. Tapi kelakuan dia, perbuatan dia tu, keadaan dia tu panggil irtidad. Artinya riddah. Tak apalah. Jadi maknanya nak cerita katanya irtidad, riddah dia tu. Riddah dia tu pada wuduk dan mandi. Tiada membatal keduanya. Mana tiada membatal oleh riddah, oleh murtad. Oleh riddah akan keduanya, akan wuduk dan tayamum. Ada wuduk dan mandi. Tak. Tiada membatalkan keduanya wuduk dan mandi oleh tu ada oleh murtad. Yani irtidad. Mana jadi murtad. Sini. Bukan orang murtad, jadi murtad. Tu nak cerita bahasa Melayunya apa dia? Dia panggil murtad setrik. Diri orang pun murtad. Jadi murtad pun dia panggil jadi murtad. Kalau nak ikut bahasa Arab kena kata jadi riddah. Jadi irtidad. Tak apalah. Janji faham maksud. Tiada membatalkan keduanya mandi dan wuduk oleh murtad. Ini jadi murtad. Kita tafsir sikit. Oleh murtad ni jadi murtad. Apabila selesai, jadi mana jadi murtad tu bila? Apabila selesai daripada keduanya. Daripada mandi dan ada wuduk dan mandi. Tapi bersalahan pertengahan, maka membatal keduanya. Begini. Masalahnya, kalau dia ambil wuduk, muka dah basuh, tangan dah basuh, sudah basuh tangan, belum sapu muka, jadi murtad.
Sudah basuh tangan, belum sapu kepala, dia jadi murtad. Itu mana pertengahan. Mana-mana ikutlah. Di pertengahan wuduk di mana? Dah mulai basuh muka, belum selesai basuh kaki. Itu dikira katanya pertengahan. Apa tu dia jadi murtad. Maknanya wuduk dah mulai. Dah mulai basuh muka tapi belum selesaikan, belum habis basuh kaki lagi. Apa tu dia jadi murtad. Apabila dia jadi murtad, ketika itu belum selesai wuduk tu atau belum selesai mandi. Belum selesai mandi itu maknanya belum rata seluruh badan lah. Maknanya dah mulai jirus. Tapi belum ratakan badan. Maka ketika tu dia jadi murtad. Maka perbuatan yang dia buat tu dah batal semuanya. Kalau kita katanya muka dah basuh, tangan belum basuh lagi, lepas tu jadi murtad. Apabila jadi murtad masa tu, apabila dia balik kepada Islam dengan masa yang sebentar, maka wajib kena basuh muka balik. Begitu, serta niat lah. Sama dengan semayang tadi. Kalau pertengahan, maknanya kalau mandi, dia dah jirus, dah mandi, kat kepala tu dah rata. Kat kaki tu belum rata lagi. Jadi murtad. Selepas pada jadi murtad, dia kembali kepada Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Selepas pada mengucap 2 kalimah syahadah tu, dia tak boleh sambung. Dia tak boleh sambung, mesti dia mulai mandi balik. Begitu. Tetapi kalau dia sudah tayammum, sudah wuduk, dah basuh kaki, dah siap, sudah mandi, mana dah rata seluruh badan, tiba-tibanya dia jadi murtad. Tiba-tiba dia jadi murtad. Maka apabila dia jadi murtad, selepas pada dia jadi murtad tu, dia masuk Islam balik. Dia masuk Islam balik tu tapi tak berjunub lah. Dia tak ada berjunub dah lepas pada tu. Jadi maknanya selepas pada dia mandi janabah, dia jadi murtad. Selepas pada dia jadi murtad, tak berapa lama dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam balik. Boleh ke tidak dia nak masuk mendiami dalam masjid? Boleh. Boleh, tak payah mandi tu. Tak payah mandi balik. Sebab tidak murtad dia tu tak membatalkan janabah dia. Mandi junub dia tadi. Artinya, lepas pada dia mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam balik tu, boleh ke tidak dia nak baca Quran? Boleh. Bukan kata kena mandi. Kalau kata kena mandi pula tu, maknanya murtad tu membatalkan mandi janabah dia. Begitu. Begitu juga wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk, dia murtad. Selepas pada dia murtad, tak berapa lama, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi tak berhadas lah, tak berhadas. Lepas tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, boleh solat terus. Boleh sembahyang terus. Tak payah dia ambil wuduk. Tapi sunat tu tak kira lah. Kita kira katanya tidak membatal. Tapi sunat mandi balik, sunat ambil wuduk balik. Tapi kira katanya kalau tak nak ambil wuduk balik pun boleh nak seterus salat. Gitu. Tapi jangan tengah-tengah lah. Jangan di tengah-tengah. Itu maknanya. Sebab kenapa boleh kata begitu? Sebab tidak ada cuba tengok di dalam bab wuduk, di dalam bab mandi. Cuba tengok di dalam bab berhadas kecil, hadas besar. Cuba tengok ada ke tidak sebab wajib mandi itu jadi murtad. Tak ada. Perkara yang membatalkan wuduk ada ke tidak berhadas?
sebab jadi berhadas kecil tu ada ke tidak? Murtad. Tak ada. Dia ada apa dia? Keluar angin, kencing, qada hajat besar, menyentuh antara kulit perempuan lelaki ajnabi yang sah kahwin. Apa dia lagi? Begitulah. Menyentuhkan kemaluan. Begitulah. Jadi murtad ada ke tidak? Tak ada. Itu mana kata murtad tidak membatalkan wudu. Tapi murtad yang berlaku selepas pada ambil wudu. Lepas tu kita tengok pula sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Setengah padanya suci pada haid, suci daripada nifas. Bersetubuh. Berlaku jimuk, wati. Apa dia lagi? Keluar mandi. Begitu. Tak ada murtad yang mewajibkan mandi, tak ada. Jadi sebab yang maknanya perkara yang menyebabkan jadi berhadas besar tu sebanyak tu ya. Tak ada murtad. Sebab tu apabila jadi murtad selepas dalam keadaan dia ada wudu, apa dia masuk Islam terus. Tak payah ambil wudu balik. Begitu. Tapi tayamum tak boleh. Sebab tayamum tujuan dia nak mengharuskan solat. Solat tak boleh kalau murtad. Begitu. Lepas tu, jadi maknanya apabila seorang tu dia sudah ambil wudu. Selepas pada ambil wudu, dia jadi murtad. Selepas pada dia jadi murtad. Maka tak berapa lama dia kembali pada Islam. Lepas tu antara dia murtad dengan masuk Islam balik tu, tak ada benda yang tidak ada berhadas kecil. Tak ada berhadas kecil. Maka selepas pada mengucap dua kalimah syahadah tu maknanya boleh terus solat. Dah. Kata kalau dia keluar angin, tu batal sebab keluar angin tu, bukan batal sebab dia murtad. Begitulah. Dan setengah daripada perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan tayamum. Setengah daripada perkara yang membatalkan tayamumnya ialah melihat bagi air. Nampak air. Tapi bukan maksud nampak. Yang sama dengan apa dia mana? Rabbana arina manasikana wa tub alaina. Yang semalam. Arina mana beri nampak, melihat. Apa makna melihat? Yang ni beritahu. Beritahu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mana sembahyang oleh kamu seperti kamu tahu. Kamu tahu. Kita panggil apa semalam dah cerita? Panggil ru'yah ilmiah. Panggil ru'yah ilmiah. Maknanya cakapnya nampak tapi maksudnya tahu. Dah. Maksudnya tahu. Gitulah. Tengok dia katanya setengah daripada perkara yang membatalkan tayamum itu melihat akan bagi ayat ini akan ayat. Melihat bagi ayat ini melihat akan ayat. Ini nampak air. Tapi bukan maksud dia nampak di matanya begitu, bukan. Bukan maksudnya yakni mengetahui dengan ada ayat. Tahu kata ada air walaupun tak nampak. Walaupun tak nampak di mata tapi tahu. Boleh jadi kita tahu tapi tak nampak kan. Tak tahu kata ada air tapi tak nampak. Boleh jadi tengok kita tengah-tengah duduk saja-saja orang cakap siapa dia nak air datang ke sini saya nak bagi. Tu tahu kata ada air. Siapa tidak ada air datang ke sini saya nak bagi air.
satu botol seorang. Tu makna kita tahu walaupun tak nampak lagi, nak nampak kena pergi kepada tempat dia. Artinya kita dengar suara air keluar daripada paip masalah. Tu kita tahulah juganya, tapi tak nampak. Sebab tu maknanya, jadi maknanya kalau kita tahu, kita tahu kata ada air, kita tahu kata ada air, maka tahu kata ada air itulah membatalkan tayamum. Dan jika picit waktu daripada mengambil wuduk sekalipun. Ni rayah pada kata membatalkan tayamum oleh tahu ada air. Apabila kita tahu kata ada air, semata-mata kita tahu kata ada air itu dah batal tayamum. Dia tak boleh dah. Nah. Sebab seolah kata tayamum dia takut sangat ke air. Bukan nanti berjumpa, dengar suara tu pun dah lari dah. Soalnya begitulah. Tayamum dia curi ganti daripada air. Kalau tak ada air dia dah ada tayamum. Kalau ada air tak ada tayamum. Begitu kan. Kalau ada air tapi belum pada ni kena tahu sikit, katanya masalah membatal ni masalah tayamum kerana ketiadaan air. Jaga sikit. Dan membatalkan dia kan tayamum melihat bagi air, yakni akan air, yakni bagi orang yang tayamum, bagi mereka yang tayamum kerana ketiadaan air. Ada pun kalau tayamum kerana apa dia satu lagi? Kerana sakit keuzuran tak boleh gunakan air itu, sakit masalah, itu tak batal dengan sebab tahu kata ada air. Sebab ni air penuh kat rumah pun dia boleh tayamum kan. Ini masalah orang yang tayamum sebab ketiadaan air. Jaga sikit. Jadi membatalkan tayamum oleh melihatkan air, makna tahu kata ada air. Ini batalkan tayamum orang yang tayamum kerana ketiadaan air. Jaga sikit. Lepas tu, jika yakni membatalkan tayamum tu jika picit waktu dah tak berapa lama daripada mengambil wuduk sekalipun. Picit tu mana tak muat. Masa tu tak muat daripada mengambil wuduk. Contohnya begini. Kita sudah tayamum. Lepas tu dah solat ke belum solat tu tak kira lah. Dah solat ke tak belum solat tak kira lah. Sekiranya kita dapat tahu kata ada air. Lepas tu waktu solat tu ada 4-5 minit lagi nak habis. Waktu solat tu 4-5 minit lagi nak habis. Tu tak muat dah tu. Tak muat macam mana? Dia kalau kita tahu kata ada air, kita kena ambil wuduk dengan air tu. Apabila kita ambil wuduk dengan air tu, tak sempat pun kita nak solat. Sebab masa ada 2-3 minit ni, mana nak tayamum, mana nak ambil wuduk tu seminit 2. Lepas tu nak solat lagi. Walaupun begitu sekalipun, dah batal dah tayamum dia itu. Walaupun kalau kita katanya, walaupun kita katanya kalau kita tahu kata ada air, ada masa 3-4 minit nak habis waktu tu, kalau kita ambil wuduk tak sempat nak solat dengan wuduk tu. Dalam waktu kan. Tak sempat. Sekalipun kena ambil wuduk juga. Dengan maknanya, jangan buat beginilah. Tengok masa dah 3 minit ni, kalau ambil wuduk pun tak sempat nak solat, tak payah ambil. Jangan. Walaupun bagaimana sekalipun, kalau tahu kata ada air, tayamum dah lari.
Begitulah. Sebab maknanya dia tak boleh beri pun. Masalah orang yang tayamum dengan ketiadaan air, dia tak boleh beri pun tu. Ada air dengan tayamum, dia tak boleh beri pun. Lepas tu tak syarat nanti ada di depan mata, di depan kita. Sebab tadi kita duduk kat rumah, kemudian datang suara iklan daripada masjid. Kita katanya kat kampung kita sekarang tu keputusan air. Tidak ada air. Jadi kalau kerajaan tak bagi, tak dapat. Tak dapat. Kerajaan pun ambil daripada jauh nak datang mari bagi. Lepas tu putus. Dah 2 hari dah dia tak datang bagi air kepada orang kampung. Jadi semuanya orang kampung tu apa dia? Tayamum semualah. Air dah ada sikit-sikit tu untuk minum je lah. Lepas tu kita katanya kemudian datang suara pembesar datang katanya beritahu kepada ahli kampung semua, ahli qaryah semua, air kerajaan dah sampai. Dah sampai. Siapa perlu pada air datang ambil kat masjid. Masalah. Itu dengan suara itu tahu kata air dah ada. Walaupun jauh lagi 10 minit pula nak sampai kepada tempat yang dibagi tu. Sekalipun dah batal dah. Lepas tu 10 minit kita nak pergi pada tempat air yang dibagi tu. Waktu solat ada 5 minit lagi. Tak sempat. Kalau kita ambil wuduk nak solat, nak pergi ambil wuduk, nak pergi berjalan pergi, nak ambil wuduk lagi, nak solat lagi, tak sempat dalam masa 5 minit. Sekalipun batal lah juga. Sebab tu walaupun air ada secawan sekalipun, tak boleh juga. Sebab kalau masalahnya dia selama mana ada air tak boleh nak tayamum. Sebab tu kalau kita ingat balik tu masalah apa dia? Masalah apabila seorang tu ada air 2 bekas. Apabila ada air 2 bekas, satu beldi putih dan beldi hitam. Masalahnya tu tak hitam tak putih pun tak mapalah. Kita ada air 2 bekas. Lepas tu kita tengok anjing ada kat tepi. Lepas tu tengok mulut anjing tu ada basah-basah. Kita rasanya anjing ni dah jilat air daripada bekas kita ni. Tapi adatnya anjing kalau dia minum sebelah ni dia tak minum dah. Gitu. Jadi maknanya kita tak tahu. Lepas tu kita nak tengok yang bekas putih ke yang bekas hitam yang anjing jilapkan air, minum air tadi. Kita pun tengok tak tahu. Tengok alamat tu tak jumpa. Jadi sama. Jadi maknanya kelirulah kitanya. Air dalam bekas putih ni yang kena najis anjing, artinya air yang bekas hitam yang najis. Jadi maknanya ada yang mutanajis satu, ada yang suci satu. Tapi tak tahu mana yang suci, yang mana kena najis. Kalau kita nak ambil wuduk, tak boleh. Nak ambil wuduk dengan yang putih. Boleh jadi yang putih tu najis. Kita nak ambil wuduk yang hitam. Boleh jadi yang hitam tu najis. Kalau begitu tak boleh. Tapi yang satu suci, yang satu mutanajis. Cari tak tahu nak buat macam mana. Maka nak buat macam mana? Kita curahkan air itu. Supaya jadi kata tak ada air yang boleh ambil wuduk. Baru boleh tayamum. Tapi kalau kita kira, kalau biarkan begitu, kalau kita biarkan begitu tak curahkan air, tak boleh kan nak tayamum, nak ambil wuduk kan. Sebab tak tahu mana suci. Nak apa gitu. Dah tak boleh tu. Sebab nak ambil yang putih, tak yakin kata dia suci. Nak ambil pada yang hitam, tak yakin kata dia suci. Kalau kita kira dengan akal kita, tak payah curahkan. Tapi hukumnya, dalam kitab fiqh dia kata macam mana? Curahkan kedua-dua bekas. Apabila curah kedua-dua bekas, jadi katanya sekarang kita tidak ada air. Kalau nak tayamum boleh sebab tak ada air.
Tapi kalau belum kita curahkan, jadi mana kita sekarang ada air yang boleh mengambil wuduk, cuma tak tahu yang mana. Walaupun kalau kita nak ambil wuduk tak boleh sebab keliru. Tapi ada ke tidak air, ada air mutlak tu ada. Tak boleh nak tayamum. Tu begitu. Sebab tu kalau setengah orang tu dia ada air secawan ya. Air secawan. Air ni boleh ambil wuduk. Lepas tu air lain tak ada. Maka kena ambil wuduk dengan air secawan tu. Guna sekadar boleh. Tak cukup ganti dengan tayamum. Lepas tu dia tak nak buat macam mana. Sebab salah dia minum. Air ada secawan. Kalau tidak kena basuh muka tu dengan air secawan tu. Lepas tu dia buat macam mana. Dia minum. Habis. Lepas habis terus tayamum. Tak payah basuh muka dah. Tapi selama mana ada satu cawan tu tak boleh terus pada tayamum. Kena guna dulu. Itu nak cerita katanya tayamum kerana ketiadaan air ni dia tak boleh beripun dengan ada air. Macam orang tua kata macam anak ayam takut kehalang. Ada air dia lari. Tengok nak nampak sewah datang dia lari. Tu begitulah. Sebab tu walaupun satu sudu pun tak boleh. Walaupun kita ada air yang boleh menyuci itu satu sudu. Boleh basuh sekadar dahi saja. Wajib kena basuh. Sebab katanya walaupun sikit sekalipun tak boleh nak tayamum dalam keadaan kita ada air. Atau tahu kata ada air. Begitu. Sebab tu setengah tu ada sikit sebab salah, dia minum. Habiskan. Nak curah tu haram bazir. Dia minum. Habis. Tak ada air, tayamum terus. Gitu. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Maka batallah tayamum. Sikit lagi. Dan jika picit waktu daripada mengambil wuduk sekalipun, maka batallah tayamum. Apabila kita tahu kata ada air, walaupun itu dekat, tak mesti di depan kita kan, jauh pada kita sekalipun, walaupun waktu tak muat untuk nak sembahyang, nak ambil wuduk sekalipun, batal. Atau diwahamkan ada air. Wallahu'alam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين